Sorry. Okey. Okey, yang ni nampak kan? Nampak teori pelanggaran? Nampak kan video ni kan? Apa tu, sorry. Slide cikgu, teori pelanggaran. Nampak. Okey. Jadi sekarang ni, tadi kita belajar berkenaan dengan teori pelanggaran kan. Apa yang buku teks kata tadi, iaitu zarah-zarah tu berlanggar antara satu sama lain. Kenapa zarah-zarah berlanggar antara satu sama lain? Kerana teori kinetik mengatakan bahawasanya zarah-zarah itu bergerak. Jadi bila dia bergerak, bergerak, maka dia akan berlanggar antara satu sama lain. Macam awak duduk dalam kelas lah. Duduk kelas kalau semua duduk dekat kursi belakang, memang tidak akan berlanggar. Tetapi kalau semua bergerak dalam kelas tersebut, awak akan berlanggar. Boleh dikatakan akan berlanggar antara satu sama lain. Okey? Okey. Jadi apa yang perlu kita tahu untuk contohnya katakanlah kita ada bahan X2 plus Y2 membentuk 2XY. So apa yang kita perlu tahu untuk sesuatu tindak balas berlaku? Okey, untuk tindak balas berlaku. Apa makna tindak balas berlaku? Macam mana boleh membentuk X dengan Y? Okey, macam mana boleh membentuk X dengan Y? Sedangkan kita tahu X2, Y2, X2 barulah bahan baru terbentuk. Okey, boleh. Jadi pelanggaran tersebut, tetapi tidak semua pelanggaran boleh menghasilkan hasil tindak balas. Contohnya ia berlanggar. Tak ada hasil baru pun. Okey, boleh. Okey, kalau kita tengok contohnya, tadi cikgu buat X dengan Y kan? So kalau kita tengok hidrogen dengan klorin, bila dia berlanggar, okey, apabila dua-dua berlanggar, yang pertama, okey, tak berlaku gapo-gapo. Okey. Yang kedua, tak berlaku gapo-gapo juga. Okey. Yang ketiga, berlanggar juga. Okey, ada bahan baru. Jadi maknanya kat sini, pelanggaran tersebut tak semestinya menghasilkan hasil baru. Ada pelanggaran tidak menghasilkan hasil, ada pelanggaran menghasilkan hasil. Jadi kita nak tengok pelanggaran yang macam mana boleh menghasilkan hasil tindak balas. Yang pertama, pelanggaran perlu berlaku pada orientasi yang betul. Okey, boleh berlaku pada orientasi yang betul. Sebagaimana dengan tenaga. Tenaga pun kena cukup. Contohnya, orientasi dah betul dah. Okey, tetapi berlanggar tenaga tak cukup. Okey, slow je dia berlanggar. Jadi bila slow je dia berlanggar, maka ada tak hasil? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Tapi sekiranya molekul ini berlanggar dengan kuat, okey, ada bahan baru. Jadi maknanya, yang pertama, selain daripada orientasi yang betul, molekul-molekul juga perlu mempunyai cukup tenaga. Okey. Jadi, boleh disimpulkan untuk sesuatu tindak balas, ataupun sesuatu bahan menghasilkan bahan tindak balas, menghasilkan hasil tindak balas, maka apa yang berlaku kepada zarah-zarah bahan tindak balas, yang pertama dia mesti berlanggar pada orientasi yang betul, yang kedua dia mesti mempunyai cukup tenaga. Cukup tenaga ni lagu mana pula? Yang kita kata cukup tenaga ni lagu mana pula? Kalau kita kata orientasi yang betul ni bolehlah. Contohnya katakanlah kalau berlanggar.
Contohlah kalau cikgu ambil contoh, katakanlah kita kita duduk basuh-basuh pinggir ataupun basuh gelas, tiba-tiba gelas tu jatuh. Jatuh kadang-kadang gelas tu dia meneting tak? Dia ting 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 ting, tak ada pecah pun. Maknanya dia jatuh walaupun ting 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 tetapi tidak pada orientasi yang betul. Tetapi kadang-kadang, kadang-kadang kita basuh-basuh gelas tu terlucut daripada tangan, jatuh kat lantai, terus pecah. Maknanya gelas itu jatuh pada orientasi yang betul. Sama juga kalau kita tengok orang main taekwondo ke main karate ke, taekwondo ke karate ke, kan kalau orang belajar contohnya kalau kita tengok kungfu ke, kata jumpa kata Jackie Chan ke, cerita Jackie Chan, dia lawan ramai orang pun tak ada masalah sebab dia katak gitu pesel. Maknanya katak pada orientasi yang betul. Tapi kalau tidak katak pada orientasi yang betul, katak orang itu segabu-gabu, tak ada gabu-gabu. Okey, boleh Okey. Jadi cukup tenaga ni lagu mana cukup tenaga? Okey, contoh pelanggaran berkesan dengan pelanggaran tidak berkesan. Okey. Jadi kalau dia cukup tenaga, maka ikatan putus. Bila ikatan putus, terbentuklah ikatan baru. Jadi ini kita panggil pelanggaran berkesan. Pelanggaran tidak berkesan pula dia berlanggar. Tapi nampak tak tenaga tak cukup. Bila tenaga tak cukup ataupun orientasi tak betul, maka pelanggaran itu tidak dipanggil pelanggaran tidak berkesan. Makna pelanggaran tidak berkesan adalah pelanggaran yang tidak menghasilkan hasil tindak balas. Tak ada bahan baru pun terbentuk. Nampak tak? Dia belanggar, tak ada bahan baru. Tapi sebelah sini dia belanggar, terus dapat hasil baru. Maknanya kat sini kita panggil pelanggaran berkesan, yang ini kita panggil pelanggaran tidak berkesan. Okey. Jadi daripada sini kita boleh istilahkan bahawasanya pelanggaran berkesan ni adalah pelanggaran yang memutuskan ikatan dan ikatan baru terbentuk. Okey, manakala pelanggaran tidak berkesan, pelanggaran yang tidak memutuskan ikatan dan tidak boleh membentuk ikatan baru. Okey. Seterusnya, bila kita refer kepada jumlah tenaga yang mencukupi. Apa makna jumlah tenaga yang mencukupi ini? Okey. Tadi kan orientasi yang betul, tenaga. Contoh dia bagi kat sini, si A ni dia nak tolak batu. Okey, nak letak sebelah kanan. So dia perlu tenaga. Nak kena tolak batu supaya batu tu boleh melepasi bukit. Tu kita panggil tenaga. Maknanya kalau si A ni tak ada tenaga, dia tak boleh nak tolak batu tu. Okey? Naik bukit tu tak ada tenaga. Jadi maknanya zarah-zarah pun macam tu juga. Jadi kalau dia berlanggar, awak boleh nampak kalau cikgu bagi ni, video cikgu ni. Boleh. Ada nampak video saat ni? Video tu nampak? Nampak. Okey. Jadi ni kita panggil pelanggaran berkesan. Okey, boleh. Seterusnya, if oxygen and methane molecules are mixed together in the same container, they collide. okey, satu lagi. Kalau kita nak tengok. Apa tak boleh ni? Okey, sekejap ya. Okey. Yang ni nampak tak? Activation energy. Video ni nampak tak? Tak. Tak nampak ni? Nampak. Nampak. Tak boleh nak tengok lagi tu kak. Okey. Kalau tak boleh nak nampak, maknanya kita pergi kepada yang kedua. Okey. Okay, sekarang kita pergi kepada yang kedua.
Yang kedua, kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. Jadi baru ni kita dah belajar dah. Kemarin pun kita dah belajar mengenai faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu saiz, suhu, kepekatan, tekanan dan juga mangkin. So kita tengok faktor, ambil satu-satu. Faktor saiz, apa yang perlu tahu. Okay. Contohnya, ni saiz besar, yang ni saiz kecil. Jadi bila saiz besar, cuba tengok permukaan yang terdedah kepada pelanggaran berbanding dengan isi padu saiz besar. Saiz kecil ni lagi banyak permukaan yang terdedah kepada pelanggaran berbanding yang kecil. Okey. Okey, jadi kalau kita banding kat sini, okey, apa yang kita perlu tahu kat sini, bila saiz kecil, maka jumlah luas permukaan per isi padu dia lebih besar. Jadi yang kita perlu tahu, bila lebih besar, maka frekuensi pelanggaran antara apa-apa dengan apa-apa bertambah, diikuti oleh frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, kemudian kadar tindak balas pun bertambah. Okey. Jadi apa yang perlu awak tahu kat sini, frekuensi pelanggaran antara apa-apa dengan apa-apa. Okey. Jadi kalau kita tengok nak tahu apa-apa dengan apa-apa, frekuensi pelanggaran mesti bergantung kepada bahan tindak balas. Contohnya katakanlah kita ada kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. So bila dua-dua ni nak menghasilkan hasil tindak balas, maknanya dua-dua ni mestilah berlanggar. Dan perlu cukup tenaga, perlu cukup tenaga. Okey. Okay. Jadi kalau kita nak tahu yang mana berlanggar, so kita kena buat persamaan. Kalau kita boleh tengok persamaan ion, kita boleh mati. So kat sini kita boleh kata ion karbonat dengan ion hidrogen yang berlanggar. Okey, dia bergantung kepada bahan frekuensi pelanggaran antara ion karbonat dengan ion hidrogen ataupun frekuensi pelanggaran antara kalsium karbonat, sebab kalsium karbonat ni dia tidak larut, dia dalam keadaan berpejal, maka kita boleh kata frekuensi pelanggaran antara kalsium karbonat dengan ion hidrogen bertambah. Kalau kita ambil zinc dengan asid hidroklorik, apa yang kita perlu tahu kat sini, bahawasanya kalau kita pecah sulfat kita boleh mati, maka yang berlanggar adalah atom zinc dengan ion hidrogen. Okey, kalau kita ambil tindak balas natrium tiosulfat, siapa yang berlanggar? So kita pecah dia, so kita mati, maknanya super kiri kanan. So yang berlanggarnya adalah antara ion hidrogen dengan natrium tiosulfat ion. Okey, tiosulfat ion. Natrium sudah kita sama dah, dia tak berlaku apa-apa pada natrium. Okey. Kalau hidrogen peroksida, dia tidak react dengan apa-apa. Yang berlaku kepada hidrogen peroksida adalah dia terurai. Jadi kita boleh kata kat sini yang berlanggarnya adalah antara molekul hidrogen peroksida. Okey. Kalau kepekatan bahan tindak balas pula, apa yang dimaksudkan dengan kepekatan? Kepekatan adalah kuantiti bahan per kuantiti bahan per isi padu. Jadi kalau kita banding dua ni, hok mana lebih pekat? Okey, mestilah hok mana lebih pekat. Okey. Jadi kita nak tahu hok mana lebih pekat, kita kena tengok bilangan zarah. Jadi kat sini bilangan zarah hok sebelah kanan ni lebih banyak, maka kepekatannya lebih tinggi. Jadi bila kepekatan tinggi, kalau semua ni bergerak, maka hok mana berlanggar dengan lebih kerap? Okay, yang mana berlanggar dengan lebih kerap kalau yang ni lebih banyak? Jadi kalau ni yang lebih banyak, maka yang ni lah berlanggar dengan lebih kerap berbanding yang ni. Jadi bila berlanggar dengan lebih kerap, maka kadar tindak balas dia akan jadi lebih tinggi. Sebab apa? Sebab bila lebih kerap, maknanya frekuensi pelanggaran dia tinggi.
seterusnya kadar tindak balas pun akan tinggi. Jadi apabila kepekatan bertambah, maka lebih banyak zarah-zarah per unit isi padu. Frekuensi pelanggaran antara apa-apa dengan apa-apa bergantung kepada bahan tindak balas tadilah. Kita tengok gapo dia tadi. Okey, dialah yang akan berlanggar. Kemudian diikuti oleh frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, maka kadar tindak balas akan bertambah. Sama juga dengan suhu, okey, suhu campuran bahan tindak balas. Okey, apa yang akan berlaku kepada zarah-zarah apabila suhu bertambah? Contohnya kalau kita tengok kita ada dua bekas, okey, zarah-zarah pada suhu yang berbeza. Contoh bekas ni zarah-zarah pada suhu 30, yang ni zarah-zarah pada suhu 50. Apa beza antara dua ni? Mestilah bezanya adalah pada kelajuan zarah-zarah itu bergerak. Yang mana lebih laju? Yang mana lebih laju? Okey, kalau kita tengok yang lebih laju, mestilah yang suhu lebih tinggi. Sebab itu apabila suhu bertambah, maka tenaga kinetik zarah-zarah akan bertambah. Jadi bila tenaga kinetik bertambah, maka zarah bergerak lebih laju, maka dia berlanggar. Okey, frekuensi pelanggarannya bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Okey, seterusnya tekanan. Sama dengan kita bincang sebelum ni. Okey, bila kita nak tekanan tinggi, maka kita kecilkan isi padu. Jadi tekanan bilangan zarah per isi padu. Jadi bilangan zarah per isi padu, okey, yang ni bila isi padu kecil, bilangan zarah sama je nil, cuma kita kecilkan isi padu. Yang ni bilangan zarah sama juga nil, tapi kita besarkan isi padu dia lebih besar. Jadi hok mana tekanan lebih tinggi? Jadi yang ni tekanan lebih tinggi, yang ni tekanan dia lebih rendah. Okey. Boleh. Okey, kenapa kita kata tekanan lebih rendah? Sebab bilangan zarah per isi padu dia lebih besar, yang ni bilangan zarah per isi padu dia lebih bilangan zarah per isi padu lebih kecil, ni bilangan zarah per isi padu lebih besar, maka tekanan dia lebih tinggi. So, bila tekanan dia lebih tinggi, maka bila dia bergerak, yang ni bergerak, yang ni pun bergerak, maka yang mana akan berlanggar lebih kuat? Jadi yang berlanggar lebih keras mestilah pada bekas yang ini. Jadi bila dia bergerak dengan apa tu berlanggar dengan lebih keras, maka frekuensi pelanggaran dia lebih tinggi, maka kadar tindak balas akan jadi lebih tinggi. Sama juga, okey, untuk tekanan ni biasanya kita pada keadaan gas lah. Pada keadaan gas okey, kalau kat sini kita tengok biasa kita jumpa kalau kita buat eksperimen, okey, eksperimen tak buat dalam makmal ni, dalam industri biasanya kalau kita nak tindak balaskan antara gas dengan gas, biasanya kita ada tekanan. Iaitu tekanan contohnya dia bagi kat sini 200 atm. Okey, 200 atm. Kenapa tinggi? Okey, pada keadaan bilik 1 atm saja. Kenapa dia bagi sampai 200? Supaya kadar tindak balas dia lebih tinggi. Okey. Okay. Jadi pada tekanan tinggi, lebih banyak zarah-zarah per unit isi padu, maka frekuensi pelanggaran antara apa-apa dan apa-apa bertambah, diikuti oleh frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Dan yang kelima, kita pergi kepada kesan makin. So, eksperimen baru ni, okey, kita tahu eksperimen, kita tengok video kan. So, kehadiran makin meningkatkan kadar tindak balas. So, apa peranan makin dalam sesuatu tindak balas kimia? Okey, contoh tadi si A tadi kan, dia nak tolak bola. Okey, daripada tempat A nak bawa ke tempat B. Maka dia perlu tenaga supaya dia boleh tolak bola ni sampai ke atas. Bila sampai ke atas, dia lepas je bola tu, bola akan golek ke bawah. So dia perlu tenaga sangat nak letak bola sampai ke atas je. Jadi tinggi tenaga yang diperlukan untuk mendaki bukit ni, tinggi bukit ni. Okey, bukit ni tenaga yang diperlukan untuk mendaki bukit ini, yang ni kita panggil tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan. Jadi sesuatu bahan tadi dia dikatakan mempunyai cukup tenaga, itu adalah tenaga pengaktifan. Kalau dia ada tenaga untuk sampai ke sini, maka dia boleh menghasilkan hasil tindak balas. Okey?
zarah bahan tersebut boleh menghasilkan hasil tindak balas. Dan tenaga yang diperlukan untuk sampai ke puncak ini iaitu daripada atas, turun sampai ke level orang ni duduk, ni kita panggil tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan. Jadi kalau kita buat tindak balas biasa, inilah tenaga yang diperlukan oleh orang ini untuk mengangkat batu naik duduk sini supaya tindak balas boleh berlaku. Apa yang mangkin buat? Mangkin ni, mangkin ini dia akan menyediakan, menyediakan laluan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan. Maknanya bukit tinggi, dia perendah bukit. Maknanya apa dia? Maknanya bila mangkin ni, apa mangkin buat? Mangkin merendahkan tenaga pengaktifan. Daripada rendah, daripada tinggi jadi rendah. So bila rendah, maka si A ni dia tak perlulah tenaga yang banyak untuk menghasilkan hasil tindak balas ataupun tak perlu tenaga yang banyak untuk meletakkan bola ni daripada A ke B. Tu fungsi mangkin. Dia tidak mengambil bahagian daripada dalam tindak balas kimia, cuma ia berfungsi sebagai merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi bila tenaga pengaktifan dah rendah, maka banyak zarah-zarah mencapai tenaga pengaktifan. Contohnya macam katak ni, mana katak ni daripada tempat kolam ni nak pergi kolam ni. Jadi kalau tanpa mangkin, inilah tinggi tenaga yang dia perlu ada untuk dia lompat masuk ke kolam seterusnya. Jadi tak ramailah boleh lompat. Sebab apa? Sebab tenaga dia tinggi. Tetapi bila tenaga dah rendah, tenaga pengaktifan dah rendah, bila kita ada mangkin, tenaga pengaktifan rendah, maka banyaklah katak boleh lompat. Maknanya banyaklah zarah-zarah boleh mencapai tenaga pengaktifan. Jadi hasil lebih banyak berbanding yang ni. Itu fungsi mangkin. Jadi mangkin ni apa dia buat? Dia menyediakan laluan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi lebih banyak zarah-zarah mencapai tenaga pengaktifan. Oleh itu frekuensi pelanggaran berkesan. Jadi bila dah rendah, dia tak ada frekuensi pelanggaran dah. Dia terus kepada frekuensi pelanggaran berkesan di antara apa-apa dengan apa-apa bertambah, terus kepada kadar tindak balas bertambah. Jadi ni contoh tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan. So habis kat sini. Cikgu nak pergi kepada. Boleh clear ke tak? Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak yang kita bincang tu? Faham. Faham Simple saja kan? So cikgu nak pergi kepada buku teks pula. Sorry, cancel. Jadi kita masuk buku teks pula. Dah selesai. Apa yang kita perlu tahu kat sini, tindak balas yang kita ada dua tindak balas kat sini. Satu dipanggil tindak balas eksotermik, satu tindak balas endotermik. Di mana kalau tindak balas eksotermik ni, tenaga bahan lebih tinggi daripada tenaga hasil. Kalau tindak balas endotermik, tenaga bahan lebih rendah daripada tenaga hasil. Maknanya kat sini, kalau tindak balas eksotermik, dia punya tenaga pengaktifan dia rendah. Kalau tindak balas endotermik, tenaga pengaktifan dia tinggi. Beza dia lagu tu lah. Yang perlu tahu kat sini, dari segi tenaga pengaktifan EA ni adalah tenaga pengaktifan. Jadi bila tindak balas ni berbeza, maka EA pun berbeza. Iaitu ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi tindak balas ekso, tenaga pengaktifan lebih rendah berbanding tindak balas endotermik. Jadi dalam tindak balas ekso, jumlah tenaga bahan melebihi jumlah tenaga hasil, manakala endo, jumlah tenaga hasil melebihi jumlah tenaga bahan.
Okey, yang ni cikgu dah cerita dah tadi. Awak boleh tengok, layari, dia dah bagi dah. Okey, laman web. Ni kita dah pergi kesan kepekatan. Cikgu rasa tak ada masalah. Okey, kesan saiz pun. Kalau kita tengok saiz besar dengan saiz kecil, maknanya kalau saiz besar, dia punya jumlah luas permukaan ni yang terdedah kepada pelanggaran bertambah, manakala saiz kecil jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran berkurang. Kalau suhu dia bergerak dengan lebih laju, kalau suhu tinggi bergerak dengan lebih laju, maka berlanggar dengan lebih kerap. Okey. Kesan makin pula, apa yang makin buat, dia akan merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi bila tenaga pengaktifan rendah, maka banyaklah zarah-zarah bahan tindak balas mencapai tenaga pengaktifan. Jadi bila banyak, maka kadar tindak balas dia akan bertambah. Okey. So seterusnya dibagi tindak balas eksotermik dengan endotermik. Perubahan tenaga boleh berlaku semasa tindak balas kimia. Tindak balas yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran dipanggil tindak balas ekso. Ekso ni adalah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Manakala endo pula adalah tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran. Jadi semua tindak balas ekso dan endo ni mempunyai tenaga pengaktifan yang mesti diatasi oleh zarah bahan tindak balas. Okey. Ni lebih kurang macam tadi lah. Jadi apa yang kita perlu tahu kat sini, ni bahan perlu tenaga EA untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okey. Manakala K delta H ini adalah perubahan kandungan tenaga. Kandungan tenaga bahan dengan hasil, okey, bahan dengan hasil ni kita panggil delta H. Perubahan tenaga bahan dengan hasil ini adalah H. So perubahan tenaga ini adalah hasil tolak bahan. Hasil tolak bahan. Bila hasil tolak bahan, hasil rendah, bahan ni tinggi, maka delta H tanda dia negatif. Bila hasil tinggi, bahan ni rendah, bila hasil tolak bahan, dapatlah delta H dia tandanya positif. Okey. So yang ni kita akan belajar lagi tajuk termokimia di kat 5 nanti. Okey, so apa lagi yang ada? Tok. Okey, cikgu rasa dah habis dah tajuk kadar tindak balas. Okey, dah habis tajuk kadar tindak balas. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada. So tak ada, eksperimen tu je kita kena buat. Lepas tu nota cikgu rasa cikgu tak sempat nak siapkan modul untuk awak. Jadi cikgu rasa boleh buat apa tu nota sendirilah. Sebab buku teks ada lagi dengan awak kan? Ada. Ada. Okey, mungkin buku teks tu akan diminta. Tak tahulah bila tu sebabnya budak dekat tepat nak masuk apa tu tahun depan tu. Okay, so kita nak pergi kepada aktiviti kendiri ni. Aktiviti kendiri. Duduk di muka surat berapa aktiviti kendiri ni? Okay, so kita tengok satu-satu. First, muka surat berapa aktiviti kendiri? Slow sikit ni. Mouse cikgu tak boleh nak gerak itu. Okay. Muka surat berapa aktiviti kendiri? Lambat ni. 229. 229 ke? 29. Oh, jauh lagi lah ni. 229 ni. Ni 233 lah ni. Dua sembilan
Okey, ni 227. 228. 9. Okey, ni dah. Aktiviti 7.3 ni. Yang ni Bawah kita tak buat lagi ke? Yang ni tak buat lagi kan? Tak bincang lagi tak? belum. Okey, tanda ni. Tanda buat yang ni. Jawab yang ni. Lepas tu kita bincang nanti. Okey. Cikgu nak pergi kepada ujikan diri 7.1. Okey, terangkan maksud kadar tindak balas. Yang ni boleh refer. Kalau kita tanya maksud kadar tindak balas, maka kita boleh refer kepada buku teks. Apa maksud kadar tindak balas? Perubahan kuantiti bahan tindak balas. Boleh tengok di muka surat 221 ni. Muka surat 221 iaitu perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas dalam masa tertentu. Okey, dalam masa tertentu. Okey, kemudian kelaskan tindak balas berikut kepada tindak balas cepat, tindak balas perlahan. So ni awak boleh kelas Cikgu rasa cikgu tandakan yang ni buat. Okey. Lepas tu nanti kita bincang ni buat dulu. Okey, buat dulu. Okey, seterusnya tanda sebagai kerja tu. Buat dah. Lambat ni sikit ni. Okey, ni contoh. Lepas tu, contoh lagi. Nak ubah slownya. Okey, yang ni. Okey. Aktiviti 7.4, tanda sebagai homework juga. Okey, ujikan diri 7.2. Tanda. Okey. Kemudian, okey, laju pula ni. Tak banyak diagram, laju lah. Ni gambar slow pula. Okey. Tanda lah ujikan diri 7.1. Cikgu tengok buku teks kat sini lah sebenarnya. Okey, kemudian kita pergi kepada aktiviti 7.0. Waktu tak payahlah. Aktiviti 7.0 tak payah ni. Ujikan diri 7.3. Ujikan diri 7.3. So, kemudian ujikan diri 7.4. Lepas tu, last kali penilaian prestasi 7. Okey, penilaian prestasi 7. So, sekarang ni cikgu nak masuk tajuk akhir. Okey, nak masuk tajuk akhir. Cikgu nak perhabis lah. Perhabis hari ni ni. Tajuk akhir ni kita ngapa aja sebenarnya. Okey, kita masuk tajuk akhir. Bahan buatan dalam industri. Oh, sabar je lah. Okey, kita masuk bahan buatan dalam industri. Okey, so dalam tajuk ni awak akan belajar tentang alloy, logam tulen, superkonduktor, kaca, okey, seramik, bahan komposit. So kita tengok satu-satu ni. Okey, alloy dan kepentingannya. Alloy dengan kepentingannya. So, Tugu Negara merupakan monumen yang dibina pada tahun 1964 dengan menggunakan alloy. Apakah alloy? Okey, apa maksud alloy? Ni kena ambil lah ni. Alloy ni daripada buku teks, iaitu alloy merupakan campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utamanya adalah logam. Okey, unsur utamanya adalah logam. Okey,
Jadi kat sini contoh-contoh alloy, kita ada duralumin digunakan untuk buat badan kapal terbang. Kita ada pewter digunakan untuk cenderamata, pewter. Kita ada keluli nilkarat stainless steel buat sudu garpu. So kita ada pingat gangsa dibuat daripada gangsa. Kita ada kunci, loyang untuk buat kunci. Dan kita ada keluli untuk buat badan kereta. Ni contoh-contoh alloy dengan kegunaannya. Kita banding. Ni eksperimen ini kita tak buat, nanti cikgu tengok video, cari video, kalau ada cikgu tunjuk kepada awak lah. Contohnya yang pertama dia kata besi dengan besi nilkarat. Celup dalam air. Celup dalam air, tengok kok mana karat dulu. Keluli nilkarat ni seperti stainless steel ni. Kalau tengok pagar stainless steel tu kilat, dia tak karat sebenarnya. Tapi besi, contohnya paku besi, kita sipir je. Katakanlah 4-5 hari, dia dah karat. Maknanya kalau besi saja tu dia mudah berkarat, tapi keluli dia tidak berkarat. Maknanya yang pertama kita boleh kata alloy ni, dia tahan karat. Yang kedua dari segi kekerasan. Nak tahu keras, eksperimen ini kita jatuhkan pemberat atas berbuli keluli. Yang ni kita ada blok kanser. Jadi kita tengok kalau hempak pemberat ni hempak atas berbola keluli, maka berbola keluli ni akan beri tekanan lah kepada blok kanser. Jadi dia akan membuat lekuk. Lepas tu kita replace, kita gantikan blok kanser ni dengan blok kuprum contohnya. Dan kita pun banding lekuk. Lekuk mana lebih besar. Jadi lekuk lebih besar, dia lebih lembut. Jadi pada sini kita tahu bahawasanya kuprum dengan gangsa, lekuk gangsa tu lebih kecil, maka gangsa tu lebih keras. Apa fungsi gangsa? Apa tujuan gangsa ni? Kalau kita tengok kat sini, gangsa alloy dengan logam tulen. Kalau kita tengok kat sini, rajah 8.4 menunjukkan perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Proses pengaloyan boleh membantu mencegah kakisan logam dan mengubah sifat logam tulen supaya menjadi lebih keras dan kukuh. Mana alloy permukaan dia berkilat. Awak bayangkan pagar stainless steel tu, dia kilat. Tetapi kalau logam dia pudar. Lepas tu dari segi karatnya, alloy dia tidak karat. Manakala logam dia mudah berkarat. Bila mudah berkarat maka dia terkakis lah. Terkakis ni kalau kita tengok kalau pagar berkarat, dia lama-lama dia akan nampak macam loko-loko jadi nipi-nipi, lama-lama blueberry. Itu kita panggil mudah kakis. Kemudian sifat kekerasan, alloy dia keras, manakala logam tulen dia kurang keras. Kurang keras maknanya kita boleh, kalau kita tengok tin aluminium, awak boleh kemitkan dia tak? Awak pegang kemah, dia akan jadi kemit. Maknanya tu tin aluminium. Aluminium itu adalah logam. Jadi dia lembut, dia tidak keras. Kenapa keras ni? Kenapa boleh keras? Kalau kita tengok logam tulen ni terdiri daripada satu jenis atom yang bersaiz sama dan disusun secara teratur. Jadi apabila daya dikenakan, maka lapisan atom tulen mudah menggelosor. Kita susun dia dikenakan, maka atom ni menggelosor. Boleh, dia menggelosor. Jadi ini menyebabkan logam tulen ni bersifat mulus dan juga atau mudah ditarik menjadi dawai yang halus. Jadi bila dia mudah menggelosor, maka kalau kita ambil kepingan logam tu, kita boleh tarik lah. Kalau panah dia, kita boleh tarik panjang, dia tak putus. Sebab itulah kalau kita tengok, dia boleh dijadikan dawai yang halus. Dawai yang halus. Yang kedua, kalau kita tengok, susunan zarah-zarah dalam logam pun kadang-kadang ada lompang dia. Ada kawasan kosong. Jadi kat sini logam tulen juga bersifat boleh ditempa atau mudah dibentuk. Contoh buat buat keris. Keris kita boleh ketuk menjadi keris berapa loop tu. Kita dapat beberapa ruang kosong di antara atom di dalam logam tulen. So apabila dikenakan daya, maka atom ini menggelosor untuk mengisi ruang kosong dan membentuk struktur baru. Jadi kita ketuk, dia akan jadi bentuk yang baru. Jadi ketuk tu maknanya atom tak pecah, tapi atom ni menggelosor mengisi ruang-ruang yang kosong. Seterusnya,
Alloy terbentuk apabila atom-atom asing dicampur bersama-sama logam tulen. Contohnya, ni logam tulen. Hok biru ni adalah atom asing. Jadi bila campur, maka apa yang berlaku? Atom asing ni masuk ke dalam atom logam tulen. Jadi atom asing ni dia mempunyai saiz yang berlainan. Okay, jadi bila dia saiz berlainan, maka susunan teratur atom logam tulen ini akan terganggu. Hal ini menyebabkan lapisan atom di dalam alloy sukar menggelonsor di atas satu sama lain apabila daya dikenakan. Sebab tu dia jadi keras. Bila kita nak ketuk, kita kenakan daya, maka dia susah nak menggelonsor. Maka dia susah nak kemit. Susah nak jadi panjang bila kita tarik. Sebab apa? Sebab zarah-zarah atom-atom ni tak sama saiz. Bila tak sama saiz, masuk saja dia akan mengganggu susunan teratur. Kalau kita tengok tadi, susunan tadi dia teratur. Bila tolak saja dia senang menggelonsor. Sekarang susunan dah tak teratur. Bila tak teratur, bila kena daya dia susah untuk menggelonsor. Bila susah untuk menggelonsor, so dia akan jadi lebih keras. Okey. Ni seterusnya kita tengok penggunaan alloy. Penggunaan alloy adalah berasaskan komposisi dan sifat alloy yang dihasilkan. Alloy dicipta untuk tujuan tertentu. Ahli sains mengubah komposisi unsur untuk menghasilkan alloy dengan sifat yang berbeza. Sebagai contoh, keluli dan keluli nirkarat berasal daripada logam tulen yang sama, iaitu besi. Namun kedua-dua alloy ini memiliki sifat yang berlainan. Okey, contohnya, duralumin, ni komposisi dia. Komposisi ni tetap. Kalau berbeza, sifat akan jadi lain selalu. Duralumin 93% aluminium, 3% kuprum, 3% magnesium dan 1% mangan. Sifat dia lebih kuat daripada aluminium tulen, ketumpatannya rendah dan dia tidak berkarat. Sebab itu bila dia ketumpatan dia rendah, maka dia dibina sebagai badan kapal terbang, boleh juga sebagai kabel elektrik, boleh juga sebagai basikal lumba. Okey. Gangsa. Gangsa dibuat daripada kuprum dengan stannum, di mana komposisi kuprum 90%, stannum 10%. Sifat dia lebih kuat daripada kuprum tulen dan dia tidak berkarat. Jadi dia digunakan untuk buat tugu, pingat dan juga piala. Seterusnya loyang. Okey, loyang ni macam bekas bakar kek dapur lah. Okey, kita ada kuprum dengan zinc, di mana kuprum 70%, zinc 30%. Dia lebih kuat daripada kuprum tulen, dia tidak berkarat dan berkilat. So, dia digunakan sebagai alat muzik, tombol pintu dan juga kunci. Okey, kemudian keluli. Keluli dia besi dengan karbon. Okey, juga dikenali sebagai keluli karbon. Okey, lebih kuat dan keras, boleh ditempa. Terdapat 3 jenis keluli, iaitu keluli karbon rendah, keluli karbon sederhana, keluli karbon tinggi. Sebab apa? Sebab karbon ni dia antara 0.2 hingga 2%. So kalau sikit, keluli karbon rendah. Kalau sederhana, okey sederhanalah dan seterusnya. So dia digunakan dalam struktur bangunan. So nak buat bangunan, nak buat rumah 2 tingkat, tengok orang letak besi dulu, okey, untuk buat bangunan tu. So landasan kereta api dan juga badan kereta. Keluli nirkarat ni adalah stainless steel. Okey, untuk buat gapo dia stainless steel ni? Kita tengoklah sudu gapo dan sebagainya. So dia ada besi juga, tapi dia ada kromium, ada nikel. Okey, jadi dia lebih kuat daripada besi tulen, dia tahan kakisan yang ni. Yang tahan kakisan, yang ni dia tak royak tahan kakisan kan? Ni tahan kakisan. Jadi maknanya sudu garpu dia kilat lah. Casing kilat, alat abedah pun dia tidak akan karat. So boleh digunakan lah. Okey, sepanjang masa lah, maknanya tidaklah perlu kita tukar-tukar semua sebab dia karat. Okey, pewter, stannum, antimony dan juga kuprum, di mana dia lebih kuat daripada stannum, tulen, tidak berkarat dan berkilat. Okey, barang perhiasan, okey, piala dan juga cendera mata. Okey, tu pewter. Ni biasa pewter ni mana kalau kita nak tengok dekat airport lah ada Royal Selangor tu kan, pewter Selangor. So, seterusnya kita tengok kereta api, okey, superkonduktor. Okey, merupakan satu contoh alloy yang digunakan dalam penghasilan elektrik.
Okey, superkonduktor tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Alloy ini digunakan untuk membuat magnet yang boleh mengapungkan gerabak dan menggerakkannya pada kelajuan yang tinggi. Okey, seterusnya ujikan diri, tanda jugalah, lepas tu kita bincang supaya boleh buat. Kemudian komposisi kaca dan kegunaannya. Okey, ni contoh dia kata Rainbow Skywalk ni terletak di Yorktown, Pulau Pinang. Siapa dah pergi dah ni? Merupakan jambatan yang dibina daripada kaca. Tahukah anda binaan-binaan lain yang dibuat daripada kaca? Bagaimanakah pula dengan cara membuat kaca? So kita jalan nampak bawah tu. Ni kalau cikgu kat gerung lah. Okey, apabila silika dipanaskan bersama-sama dengan bahan lain, okey, pelbagai jenis kaca dengan sifat berbeza terhasil. Namun semua jenis kaca mempunyai sifat asas yang sama. Apa asas kaca? Yang pertama, dia lengai secara kimia. Lengai secara kimia ni maknanya dia tidak bertindak balas dengan apa-apalah. Dia loop sinar, kalis air, dia penebak haba, penebak elektrik, dia keras tetapi dia rapuh. Rapuh ni maknanya kalau jatuh dia pecah. Jenis kaca, okey, ada 4 semuanya. Yang pertama kita ada kaca silika terlaku, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan juga kaca plumbum. Kaca silika terlaku ini terdiri daripada silika saja. Silika ni adalah silikon dioksida, pasir ni pasir. Okey, tanpa campuran bahan lain. Di mana silika ni memerlukan suhu yang tinggi iaitu sekitar 1800 degree Celsius untuk melebur. Jadi oleh itu kaca silika terlaku mempunyai takat lebur yang tinggi. So kaca ini tidak mengecut atau mengembang dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Kaca silika terlaku sesuai digunakan untuk membuat kaca teleskop. Okey, itu kaca silika terlaku. Maknanya pasir tu panah, dia lebur, lepas tu kita buat benda kita nak. Kaca soda kapur dihasilkan daripada silika iaitu silikon dioksida dengan soda iaitu natrium karbonat dan juga batu kapur iaitu kalsium karbonat. Jadi soda ataupun natrium karbonat ni akan menurunkan takat lebur silika. Oleh itu kaca soda kapur mempunyai takat lebur yang rendah sekitar 1000 degree Celsius. Kaca ini mudah dibentuk dan sesuai digunakan untuk membuat bekas kaca seperti botol dan jug. Namun begitu, kaca ini tidak tahan terhadap haba dan mudah retak apabila dikenakan perubahan suhu yang mendadak. Contohnya katakanlah dia duduk dalam peti sejuk, dia sejuk, awak tubik luar, letak atas api. So dia tu panas. Jadi dia tak boleh lah, dia akan jadi pecah, retak. Ataupun awak ambil gelas, bubuh air panah. Panah tu okay. Bila panah maknanya dia kejut suhu tu. Jadi bila dia kejut, dia tak tahan terhadap haba, mudah retak. Jadi dia akan jadi pecah. Okey, sebab itulah dia yang ni dia tidak guna untuk buat peralatan dapur lah, untuk kita panah. Kalau dekat mak-mak kat, dia dibuat digunakan untuk buat tabung uji. Okey, tak perlu panah tu. Okey, tabung uji, rok kaca, okey, salur kaca. Kaca borosilikat dihasilkan apabila silikon dioksida, okey, batu kapur, soda, batu kapur dan juga boron oksida dan aluminium oksida. Okey, banyak radas makmal seperti bika, kelalang yang dibuat daripada kaca borosilikat kerana sifat rintangannya terhadap haba. Perkali pengembangan yang rendah menyebabkan peralatan kaca tidak mudah retak akibat dikenakan tegangan termasuk kaca borosilikat boleh dikeluarkan dari peti sejuk dan terus dipanaskan tanpa berlaku peretakan. Okey, boleh. Ni kaca borosilikat. Okey, kemudian pergi kepada kaca plumbum. So kaca plumbum dihasilkan daripada silika campur natrium karbonat ataupun soda dengan plumbum 2 oksida. Jadi bila ada plumbum, dia ganti kalsium untuk menghasilkan kaca yang lebih lembut dan tumpat. Maka kaca plumbum adalah lebih berat dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Kaca ini sesuai digunakan sebagai prisma. Kalau tidak pun
kalau kita kat rumah pun okey orang guna kaca tersebut untuk letak buat perhiasan. Bila perhiasan kalau kena lapu dia akan nampak shiny tu. Dia akan jadi biasa tu tubik cahaya tu akan menyebabkan pembiasan keluar. Jadi nampak kilat lah ataupun kita panggil barang kristal. Okey. Okey, seterusnya selesai ujikan diri 8.3 tanda. Ada masa kita akan bincang. Nanti cikgu ayat dalam grup lah bila masa kita akan bincang. Okey, kemudian 8.3 komposisi seramik dan kegunaannya. Okey, piramid Giza yang terletak di Mesir dibina daripada siramik. Apakah siramik? Adakah siramik merupakan sejenis unsur atau sebatian? Okey, siramik merupakan pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Bahan siramik terhasil melalui proses pembentukan dan pengerasan menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang tinggi. Kebanyakan posisi siramik terdiri daripada sebatian logam, sebatian bukan logam dan sebatian separuh logam. Okey, contohnya kat bawah ni. Contohnya sebatian logam kita ada aluminium oksida. Sebatian bukan logam kita ada titanium karbida. Okey, sebatian separuh logam kita ada silikon karbida. Oh, ni contoh-contoh bentuk siramik. Okey, bentuk siramik. Okey, semua siramik mempunyai sifat asas yang sama. Adakah siramik bersifat seperti alloy dan kaca atau sebaliknya? So kita pun tengok apa sifat siramik. Rintangan haba tinggi, mudah pecah, lengai secara kimia, penebat elektrik, keras dan kuat, penebat haba. Jadi oleh kerana ciri-ciri ini, maka atom di dalam siramik ini diikat oleh ikatan kovalen dan ikatan ion. Berapa ikatan ion ada? Sebab ada juga ni. Okey, siramik ni ada dicampur kan, dicampur kat tadi ada campur logam, ada bukan logam, ada separuh logam bila dicampur. Bila dicampur maka kat situ adalah ikatan ion, ada ikatan kovalen yang kuat. Oleh itu siramik hanya melebur pada suhu yang tinggi, keras dan tahan terhadap mampatan. Apabila dikenakan daya, atom di dalam siramik tidak dapat menggelonsor di antara satu sama lain kerana atom ini diikat dengan kuat dalam susunan yang tidak teratur. So tenaga daripada daya ini akan digunakan untuk memecahkan ikatan antara atom. Okey, oleh itu siramik bersifat rapuh dan lemah terhadap regangan. So elektron di dalam siramik pula tidak bergerak bebas untuk mengkondaksikan arus elektrik. Ini siramik. Siramik ini contohnya kalau kita kat pergi kedai kat kita makan clay pot tu kan. Makan mi clay pot tu. Okey, clay pot tu siramik lah tu contoh kita boleh panah dia. Okey, panah dia tapi dia tidak dia tahan. Okey, lepas pada tu jangan tohuk lah, jangan lepas kat dia jatuh kat memang dia akan pecah lah. Okey, sebab tu dia tidak ni. Kalau kita letak kat sini dia mudah pecah. Tapi kita panah lah ke mana tak apa. Dia tidak pecah kerana dia panas. Tetapi kalau kita jatuh saja dia akan pecah. So kita tengok jenis siramik. Okay, tahukah anda bagaimana siramik boleh dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu siramik tradisional dengan siramik termaju. Contoh siramik tradisional diperbuat daripada tanah liat seperti kaolin. Okey, kaolin ni komposisi bagi kaolin, kita ada aluminium oksida, kita ada silikon dioksida dan juga air. Mana tanah liat dicampur bersama-sama air untuk menghasilkan campuran lembut dan mudah dibentuk. Maka campuran ini kemudian dibakar pada suhu yang tinggi. So pada kebiasaannya siramik tradisional digunakan dalam pembuatan bata-bata, tembikar dan juga pinggan bangkuk. So adalah kalau tengok buat pasu-pasu, gapo semua tu kita panggil okey pasu bunga ke semua tu yolo lah tu. Okey, tu adalah contoh, okey, contoh pembuatan siramik secara tradisional. Hok moden lagu mana pula, termaju lagu mana pula. So siramik termaju dibuat daripada bahan bukan organik seperti oksida, karbida dan nitrida. Di mana siramik termaju mempunyai rintangan haba dan lelasan yang lebih tinggi, lebih lengai secara kimia serta memiliki sifat superkonduktif. Okay, contohnya cekera pemotor kita ada, cekera brake dan kereta kita ada cincin tungsten karbida ni cincin .
So, siramik termaju seperti silikon karbida ni digunakan untuk membuat cekera pemotong kerana sifatnya yang keras dan kuat. Silikon karbida juga digunakan untuk membuat cekera brake kerana sifatnya tahan kejutan terma dan rintangan tinggi terhadap haba. So kalau kita brake kereta, maknanya brake tu tayar tu tergerak, dia geser dengan dengan jalan tu menghasilkan haba yang tinggi. So siramik termaju turut digunakan untuk buat cincin tungsten karbida kerana sifatnya keras dan tahan kepada delasan. So apabila sifat serta kegunaan lain, apakah sifat dan kegunaan lain siramik tradisional dan siramik termaju yang anda tahu? Yang ni boleh google lah. Ni boleh search. Sebab kat sini semua ni benda-benda kita boleh search. Okay, so aplikasi siramik Cikgu rasa yang ni pun kita boleh baca ni. Contohnya kalau perubatan kita ada siramik zirconia digunakan dalam impalan gigi. Okay, siramik alumina digunakan untuk membuat tulang lutut. Siramik digunakan dalam mesin pengimejan resonan magnetik. Okay, kerana ia memiliki sifat-sifat superkonduktif. Pengangkutan pula komponen enjin dalam kapal terbang jet diperbuat daripada siramik, manakala penjanaan tenaga pula siramik digunakan sebagai bahan penebak elektrik di kawasan yang mempunyai voltan yang tinggi serta kawasan stesen jana kuasa. Okey, seterusnya ujikan diri 8.3 tanda. Kemudian 8.4 bahan komposit dan kepentingannya. Kebanyakan rumah tradisional di Malaysia dibina daripada kayu. Kayu merupakan bahan komposit semula jadi yang kuat dan kukuh. Apakah maksud bahan komposit? Mengapakah kayu dikelaskan sebagai bahan komposit? Okay. Bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang mempunyai homogen, iaitu bahan metrik dan bahan pengukuhan. Bahan metrik berfungsi untuk mengelilingi dan mengikat bahan pengukuhan bersama. Okay. Contohnya ni bahan matriks, lignin. Contoh lignin. Ni bahan pengukuhan, kita ada selulosa. So campur dengan ni, maka lignin ni akan mengikat selulosa, maka kita panggil ni bahan komposit. Jadi kedua-dua komponen bahan komposit mempunyai sifat fizik dan sifat kimia yang berbeza. Apabila digabung, bahan komposit yang terhasil akan mempunyai sifat yang lebih baik daripada asal. Maknanya dia lebih baik daripada bahan metrik, lebih baik daripada bahan pengukuhan. Okay, seterusnya bahan komposit dan kegunaannya. Bahan komposit digunakan secara meluas dalam pembangunan dan perkembangan teknologi pada masa kini. Contohnya konkrit diperkukuhkan terhasil daripada tertulang keluli dengan jejaring dawai. Okay, bahan pengukuhan. So dibenam di dalam konkrit bahan matriks. Konkrit diperkukuhkan banyak digunakan dalam industri pembinaan jambatan, empangan. Okey. Boleh So kita ada dawai, keluli ni. Makna keluli ni dia keluli ni dia masuk dalam konkrit. Jadi bila keluli duduk dalam konkrit, maka dia kukuhlah, konkrit tu akan jadi lebih kukuh kalau konkrit tu saja. Jadi kalau kita tengok bangunan ni, jambatan ke ataupun tiang ni, dia ada konkrit, tetapi bukan konkrit saja, tapi dia ada besi dalam ni. Kalau tengok macam rumah pun, buat tiang rumah pun, di situ kaki pacok besi juga dalam tu. Tu kita panggil konkrit diperkukuhkan. Jadi kalau tak ada besi tu, memang tak kukuh lah. Tak kukuh konkrit tu. Okay. Kemudian gentian kaca. Terhasil apabila plastik itu bahan metrik diperkukuhkan dengan gentian kaca. Okay, bahan pengukuhan. So bahan komposit ini digunakan dalam pembuatan topi keledar, bumper kereta dan papan lita tercetak. Okay, ni bumper kereta dia keras kan? Ni pun keras ni, helmet topi keledar ni, fiberglass ni, kaca gentian ni. Dia dibuat daripada plastik dan juga gentian kaca. Okay. Kemudian gentian optik ni, fiber ni, kalau awak ada awak ada unify tu dia guna fiber optik lah, gentian kaca. Gentian kaca ni terdiri daripada 3 lapisan.
So lapisan pertama merupakan teras terdiri daripada gentian kaca silika iaitu bahan pengukuhan. Okay, bahagian teras disaluti oleh lapisan kedua yang terdiri daripada salutan kaca atau plastik iaitu bahan metrik. Seterusnya lapisan ketiga pula diperbuat daripada plastik yang bertindak sebagai jaket pelindung bahan matrix. Okey, ada 3 lapisan gentian optik ni. Tapi semua nampak tu kaca, lepas tu plastik. Gentian optik digunakan untuk menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya. Cahaya bergerak melalui gentian kaca bahagian teras. Okey, bahagian teras duduk dalam tu. Okey, secara satu siri pantulan dalam yang penuh. So bahan teras dan bahan metrik mempunyai indeks biasan yang berlainan, membolehkan membawa data dalam kapasiti yang banyak dan tidak terjejas oleh gangguan elektromagnet. So bahan komposit ini menggantikan wayar kuprum dalam kamera video dan menghubungkan komputer dalam LAN, rangkaian kawasan setempat. Okey, yang ni cikgu rasa awak belajar dalam fizik yang ni. Okey, awak belajar dalam fizik ni fiber ni. Okey, kita panggil gentian optik. Kemudian kaca fotokromik terhasil daripada kaca bahan matriks digabung dengan bahan bersama-sama argentum klorida dan kuprum 1 klorida bahan pengukuhan. So apabila didedah kepada cahaya matahari, kaca fotokromik menjadi gelap. So hal ini disebabkan pembentukan atom argentum yang menghalang laluan cahaya. So apabila keadaan menjadi malap, maka kuprum 1 klorida di dalam kaca fotokromik memungkinkan pembalikan proses supaya kaca menjadi luksina semula. Jadi kaca fotokromik melindungi pengguna daripada sinaran UV dan sentiasa digunakan untuk membuat tingkap kereta dan juga tingkap bangunan dan juga kaunter kamera. Kaca fotokromik ni kalau kita pergi pakai spek kita tu kalau kita duduk tempat panas dia akan jadi gelap. Cermin dia tu, dan kalau kita duduk tempat gelap dia akan jadi cerah. So kita tak perlu guna sunglasses lah untuk orang pakai spek tu. Dan superkonduktor seperti seramik yttrium, barium kuprum oksida merupakan bahan komposit mempunyai sifat superkonduktiviti selain alloy. Superkonduktor ini digunakan untuk membuat elektromagnetik iaitu magnet superkonduktor atau supermagnet. So magnet superkonduktor ringan dan mempunyai daya magnet yang kuat. So magnet superkonduktor digunakan dalam pemercut zarah dan terlibat di dalam mesin. Peralatan mesin resonan, magnet nukleus. Ni baris pita. Serta mesin pengimajan resonan magnet. Yang ni barang-barang ni lah ni contohlah. So perbandingan dan perbezaan sifat komposit, bahan komposit dan komponen asal yang cikgu rasa boleh baca lah. Bahan komposit mempunyai sifat berlainan dengan komponen asal. Apakah perbezaan dia? Konkrit dapat menampung daya mampatan tinggi tetapi akan pecah jika dikenakan daya regangan yang tinggi. So gabungan konkrit dengan tertulang keluli atau jejaring dawai akan meningkatkan kebolehan konkrit untuk menahan daya regangan. So konkrit ni sifat dia kekuatan mampatan tinggi, kekuatan regangan rendah, dia tahan kakisan. Tertulang ni dia mudah karat, tapi bila kita campur dua ni dapat sifat baru iaitu kekuatan mampatan tinggi, kekuatan regangan tinggi dan dia juga tahan kakisan. Yang kedua, kita tengok yang kedua. Yang kedua, kita ada matrik plastik terdiri daripada plastik bersifat lemah, lembut dan mudah terbakar. Sifat plastik diperkukuhkan dengan penambahan gintian kaca. So plastik, dia regangan rendah, kekondaksikan elektrik rendah, dia tahan kakisan, tahan lasak plastik ni. Kaca ni pula, dia kekuatan regangan tinggi, lepas tu kekondaksian haba dan elektrik rendah. So bila campur dua ni, dapatlah sifat kaca gentian, kekuatan regangan tinggi, penebak haba dan elektrik, tahan kakisan, tahan lasak. Kaca gentian ni fiberglass lah seperti speedboat tu kan. Dia boleh tepuh ombak tu, dia tak pecah. Dia kuat lah tu. Gentian optik mempunyai kekuatan mampatan tinggi walaupun bahan asal iaitu gentian.
walaupun bahan asal iaitu gentian kaca bersifat rapuh. Okey, ni plastik. Plastik, okey, kuat, mampatan tinggi, fleksibel. Kemudian gentian kaca ni pula kekuatan mampatan rendah, dia keras. So kita campur dua ni dapatlah kekuatan mampatan tinggi dan juga dia fleksibel bila campur dua tu. Okey, seterusnya cikgu Asok boleh baca semua ni, boleh baca belakang ni. So boleh tengok, cari video-video, boleh tengok pasal bahan buatan dalam industri. Okey. Ni pun kita tak boleh nak buat, kalau tidak kita boleh buat itu. Okey, 8.4 ni tanda sebagai homework. Kemudian okey, dan soalan akhir sekali ni prestasi seterusnya ni. Okey, soalan prestasi 8 tanda sebagai homework. Okey, seterusnya. Habis dah lah kita tajuk ni. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak Tak ada? Tak ada? So kalau tak ada, kita berhenti setakat ni lah. Itu ada lagi ke yang tak siap laporan dan juga latihan tajuk ni? Ramai lagi tak atas ni. Pak Takwa tak atas saya rabut lagi. Pakat senyap belakang tu. Cikgu, Ya. yang 4 takwa kan tak buat eksperimen tu. Jadi yang keputusan tak tahu nak tulis apa. Yang mana satu tak buat? Yang eksperimen. Sebab Yang apa tu? Ya. 4 amanah pun dia tak buat juga. Dia buat tu cikgu Bishan. Dah rasanya kan 4 amanah kan? Ada yang cikgu tak Bishan juga sebab kita tak sempat. Tajuk apa tu? Tajuk acid base dengan garam ni memang terlalu banyak. Dan kalau awak buat apa tu, kalau nak periksa nanti pun kemungkinan dia akan keluar benda tu. Banyak juga kita tak sempat nak buat, tapi cikgu suruh buat juga tu sebab ia sebagai nota untuk awak. Sebab tu cikgu bincang juga walaupun eksperimen itu kita tak buat dalam makmal. Jadi bila sebagai nota, jadi awak buatlah. Sebab video, setakat awak video cikgu hantar tu, boleh buatlah setakat tu ni. Okey. Kau tak start buat nak? dah Ha? dah buat. Dah buat. Okey, kalau dah buat boleh hantar. Kemudian teruskan dengan bab 7 pula. Lepas tu bab 8. Satu-satu. So bab 7 tu nanti cikgu tengoklah bila free, bila-bila cikgu akan bagi tahu untuk kita bincang. Mungkin minggu depan ke, tengoklah lagu mana ni. Okey, jadi jangan tangguh-tangguh kerja. Okey, sebab apa cikgu terpaksa buat juga ni, sebab buka sekolah nanti awak periksa. Lepas tu streaming pula. Untuk takwa tak apalah. Takwa tak apa, gigi tak apa. Tapi amanah ni takut nanti okey, tak duduk kelas amanah pula, turun ke kelas cekar ke, turun ke kelas besari ke. Jadi nak tak nak kena ngaji lah. Okey, jadi kalau tak tahu apa tu tahu kena tanya. Lepas tu seterusnya bola rekod Izati. Okey, tutup rekod tu Izati. Okey, lepas pada tu cikgu akan bagi masa bila awak rasa-rasa siap untuk bab 7 tu, nanti kita akan ada satu masa kita bincang. Okey, untuk bab 7. Lepas tu kita bincang bab 8. Jadi mungkin cikgu ada dalam 2-3 kali jumpa dengan awak. So bila ada masalah ke, kalau kita tak jumpa pun, mungkin awak boleh awak boleh WhatsApp cikgu, apa dia awak nak tanya cikgu. So cikgu nak ambil kehadiran untuk hari ni. Tak apalah, tak ramai pun. Jadi kalau nak tengok untuk mari semua tu memang tak itulah. Hari ni berapa bulan hari ni? Kelapak gigi ni biar dulu. 21. Hari 21 bulan, okey. Jadi slow, komputer pun slow hari ni. Okay, Alia Aldina ada kan tadi kan? Cikgu tengok ada. 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 Alia Batrisha? Ada.
Ada. Okey. Kemudian Arisa Kristina? Ada Elis? Elis ada. Elis ada? Ada. Ada. Okey, Farisha Auni? Auni tak ada? Tak ada. Okey. Diana Nadia ada kan? Ada. Ada. Okey, kemudian Naji? Naji? Tak ada. Okey, Tak ada. Irfa? Irfa? Irfa ada. Okey, Aina ada tadi kan Aina? Ada cikgu. Ada. Okey, Aina Amni? Ada. Ada. Faihana? Faihana ada. Ada. Faihana ada. Faihana ada. Izati Zamri ada. Okey, kemudian okey, Amni. Izati Zamri. Zatil? Ada. Ada. Nurina Izati? Ada. Ada. Sakinah ada. Ada. Hana? Hana tak ada pula? Ada. Ada. Okey. Syamimi? Nurul Syamimi? Ada. Ada. Putri Fatin Dayana? Ada. Ada. Awatif? Awatif? Line slow cikgu. Awatif line slow. Ain? Ya, Wati ada. Ain Syamimi? Tak ada pula. Ain Syamimi. Okey, Takwa? Anis Fasihah? Ada? Tak ada. Alia Syafiqah? Ada. Anis Fasihah tak ada tadi? Okey, tak apa. Okey, Nazifah? Ada. Ada. Nurhanim Najwa? Ada. Adnin? Ada ni dia tak boleh nak join. Tak boleh nak join. Okey. Afikah? Ada. Ada. Amna? Amna line slow tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Okey. Azianti? Tak ada. Fazlin ada. Cikgu rasa Fazlin sebab nampak nama Fazlin kan? Ada. Okey. Natasha? Tak ada. Nurin? Tak ada. Elisa? Tak ada. Amalin? Najwa? Tak ada. Join. Tak boleh join. Okey, kelas apa tu 4 gigih pula. 4 gigih. Anis Atila ada? Ada. Ada. Okey, Putri Balkis? Ada. Ada. Okey, Raja tak ada? Raja tak ada. Tak ada juga. Okey. So, habis dah cikgu untuk hari ni. So, insyaAllah cikgu cari masa free bila-bila minggu depan ke untuk kita bincang soalan seterusnya. Okey, tajuk 7 dan juga tajuk 8. Oleh itu cikgu berhenti setakat ni semua. Jaga diri belaka, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. cikgu. Salam. Terima kasih cikgu.